Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan projek akhir pengangkutan bandar dengan kursus ini LMCP 2502 pengangkutan bandar. Okey, nama saya adalah Adlina binti Zahrudin dan nombor encik saya adalah A176699. Okey, seterusnya kita akan lihat bandar Kuantan, iaitu bandar kediaman asal saya. Iaitu saya tinggal di bandar Kuantan. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada sedikit latar belakang tentang bandar Kuantan. Okey, Kuantan merupakan bandar besar di pantai timur semenanjung Malaysia. Kuantan ini juga merupakan ibu negeri kepada Pahang. Kuantan terletak di berhampiran Sungai Kuantan menghadap ke Laut Cina Selatan, berkedudukan di pesisir Laut Cina Selatan. Seterusnya, Kuantan ini sangat terkenal dan masyhur dengan pantai-pantainya seperti Pantai Teluk Cempedak, Pantai Batu Hitam, Pantai Cempaka, Pantai Sepat dan sebagainya. Jika boleh lihat di sebelah kanan slide, terdapat contoh pantai, iaitu Pantai Batu Hitam. Okey, seterusnya penduduk Kuantan ini mempunyai 50% orang Melayu, 37% orang Cina dan 10% adalah terdiri daripada orang India, dan selebihnya adalah kaum-kaum lain. Okey, next kita akan pergi kepada seterusnya adalah tugasan, masalah pengangkutan yang dihadapi, polisi pengangkutan yang dicadangkan, perancangan jangka pendek dalam masa 3 tahun, perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun. Masalah pengangkutan yang dihadapi iaitu kesesakan lalu lintas, kekurangan pengangkutan awam, penggunaan kenderaan persendirian yang tinggi, pembinaan dan perbaikan jalan raya yang terlalu lama, serta isu pembayaran tambang teksi yang terlalu tinggi. Okey, seterusnya kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertama adalah kesesakan lalu lintas, iaitu jalan raya terhad sehingga menyebabkannya setiap hari terpaksa berhadapan dengan kesesakan yang memakan masa yang agak lama untuk tiba di destinasi. Kekurangan pengangkutan awam juga adalah sebagai masalah, iaitu kekurangan bas rapid yang tidak melalui semua kawasan perumahan. Seterusnya adalah penggunaan kenderaan yang terlalu tinggi, menyebabkan jalan raya sangat-sangat terhad kerana kepadatan kenderaan terutama waktu-waktu genting. Seterusnya adalah pembinaan dan perbaikan jalan raya yang terlalu lama, iaitu kerja-kerja jalan raya terlalu lama sehingga membuatkan laluan terhad serta membahayakan pemandu serta melibatkan laluan-laluan utama. Seterusnya adalah isu pembayaran tambang teksi yang tinggi, iaitu tambang teksi yang tertinggi memungkinkan penduduk untuk berada dari satu tempat ke satu tempat. Beberapa gambar penyenayan jalan raya dan teksi yang berada di Kuantan. Keadaan jalan raya di Kuantan iaitu di bandar-bandar. Seterusnya adalah cadangan polisi pengangkutan. Yang pertama adalah penambahan bas awam. Yang kedua adalah khidmat teksi dan e-hailing. Yang ketiga, melaksanakan kerja-kerja jalan raya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah galakkan pengguna pengangkutan awam berbanding kenderaan sendiri. Okey, seterusnya, kita akan pergi satu persatu. Yang pertama adalah penambahan bas awam, iaitu penambahan bas rapid yang sedia ada dengan lebih banyak supaya dapat melalui kawasan perumahan sekaligus memudahkan penduduk bagi mendapatkan bas. Yang kedua pula adalah khidmat teksi dan e-hailing. Teksi mempunyai syarikat sesungguhnya mampu mengawal harga tambang. Sebagai contohnya Myka, Maxim dan Grab. Yang ketiga pula adalah melaksanakan kerja-kerja jalan raya sesuai dengan waktunya, iaitu kerja pembinaan dan perbaikan jalan raya beroperasi mengikut waktu yang telah ditetapkan. Hal ini bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas terutama di kawasan bandar-bandar dan laluan-laluan utama di Kuantan. Seterusnya, galakkan pengguna pengangkutan awam berbanding kenderaan sendiri. Hal ini kerana menggalakkan penduduk memilih pengangkutan awam berbanding pengangkutan sendiri. Hal ini juga dapat memastikan keberkesanan pengangkutan awam tersebut serta mengurangkan kenderaan di atas jalan raya. Dan seterusnya adalah contoh-contoh gambar penggunaan pengangkutan awam serta penyenangan jalan raya yang dijalankan. Yang ketiga adalah perancangan jangka masa pendek. Yang pertama, mempercepatkan kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya. Yang kedua pula adalah menambah perkhidmatan bas dari segi bilangan bas serta penambahan laluan bas awam. Seterusnya, menambah laluan jalan raya supaya kerja pembinaan dan perbaikan tidak mengganggu laluan utama terutama pada waktu-waktu genting. Yang keempat pula adalah menggalakkan penduduk untuk menggunakan khidmat pengangkutan awam untuk kehidupan seharian. Seterusnya adalah gambar-gambar jalan raya, iaitu mengelakkan kesesakan dengan menambah laluan jalan raya seperti Yang keempat pula adalah perancangan jangka masa panjang, iaitu ada 4 perkara, iaitu yang pertama menyediakan pengangkutan awam yang bersifat selamat dan teratur. Kedua, mempelbagaikan aplikasi dalam mengakses pengangkutan awam supaya memudahkan pengguna untuk mengetahui ketibaan pengangkutan awam tersebut. Yang ketiga,
Perancangan pembinaan jalan raya untuk masa hadapan adalah dengan lebih sistematik, iaitu lebih tepat waktu bila dianggarkan akan siap. Yang keempat pula adalah jalan raya yang lebih luas dan pembinaan flyover dengan lebih banyak supaya jalan raya tidak lagi sesak dan memudahkan penduduk setempat. Seterusnya adalah gambar flyover di jalan-jalan besar dan jalan utama. Seterusnya sedikit penambahan untuk perancangan jangka masa panjang bagi menghubungkan negeri Pahang dengan negeri lain, iaitu pembinaan terowong laluan rel Pantai Timur iaitu East Coast Rail Link lebih dengan ECRL. Projek ini adalah projek infrastruktur dan landasan kereta api yang menghubungkan pantai barat semenanjung Malaysia dengan sebelah pantai timur, melibatkan jajaran pelabuhan Kelang ke pelabuhan Kuantan. Di Kuantan juga stesen yang terdapat adalah di Kuantan yang berada di Gambang, Kota Sas, Kuantan Port City 1, Kuantan Port City 2 yang dianggarkan siap pada tahun Disember 2026. Seterusnya, terakhir adalah kesimpulan. Pengangkutan di Kuantan perlu diberi penambahbaikan segera kerana taraf Kuantan bertukar kepada bandaraya dengan pertambahan penduduk yang ramai. Seterusnya, pengangkutan awam adalah sebagai satu alternatif terbaik kepada penduduk. Keadaan jalan raya juga perlu diberi penambahbaikan dan diberi perhatian. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.